Tafsir fi Zilalil Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Pentafsiran ayat-ayat 144 ke 150. Selepas itu, Al-Quran mengumumkan limpah perkenan Allah terhadap hasrat Rasulullah SAW yang ingin berkiblat kepada Kaabah. Ia mengisytiharkan kiblat Kaabah itu dan memberi amaran kepada kaum muslimin terhadap fitnah kaum Yahudi serta mendedahkan sebab-sebab yang sebenar yang tersembunyi di sebalik kempen-kempen dan komplot-komplot mereka yang jahat itu. Pendedahan dibuat dalam bentuk yang dapat menunjukkan sejauh mana usaha yang telah dikorbankan untuk menyedia dan melengkapkan kaum muslimin dan untuk memelihara mereka dari keadaan kacau bilau dan fitnah. Sesungguhnya kami melihat engkau kerap kali menengadah mukamu ke langit. Sesungguhnya kami berkenan memalingkanmu ke arah kiblat yang disukaimu. Oleh itu, hadapilah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana sahaja kamu berada, maka halakanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang dikurniakan kitab ini memang mengetahui bahawa berkiblat ke Masjidil Haram adalah satu perintah yang benar dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak sekali-kali lalai dari segala perbuatan yang dilakukan mereka. Ayat 144. Dan andainya mereka telah membawa segala ayat kepada orang-orang yang dikurniakan kitab itu, nescaya mereka tidak akan mengikut kiblatmu, dan engkau tidak sekali-kali akan mengikut kiblat mereka. Malah sebahagian mereka tidak mahu mengikut kiblat sebahagian yang lain. Dan andainya engkau menurut kehendak nafsu mereka setelah datangnya wahyu kepadamu, maka sesungguhnya engkau tergolong dalam golongan orang-orang yang zalim. Ayat 145. Orang-orang yang telah kami kurniakan kitab pada mereka memang mengetahui keterangan yang benar sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan hakikat yang sebenar, sedangkan mereka mengetahui. Ayat 146. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Dan oleh itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Ayat 147. Setiap umat itu ada kiblat yang dihadapinya. Oleh itu, berlumba-lumbalah membuat kebajikan. Di mana sahaja kamu berada, Allah akan kumpulkan seluruh kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Ayat 148. Dan dari mana engkau sahaja engkau keluar, maka halakanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhanmu, dan Allah tidak sekali-kali lalai dari segala perbuatan yang dilakukan kamu. 149. Dan dari mana sahaja engkau keluar, maka halakanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan mana sahaja kamu berada, maka halakanlah muka kamu ke arahnya, agar tidak ada lagi sebarang hujah yang dapat digunakan orang terhadapmu, kecuali orang-orang yang melampau dari mereka. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, malah hendaklah kamu takut padaku, dan agar aku menyempurnakan nikmatku kepada kamu, dan agar kamu mendapat hidayah. Ayat 150.
Di permulaan ayat ini, kita dapati satu pengungkapan yang menggambarkan keadaan Nabi SAW. Sesungguhnya kami melihat engkau kerap kali menengadah mukamu ke langit. Ia membayangkan keinginan beliau yang kuat agar Allah menghalakan beliau ke kiblat yang lain dari kiblat yang sedang dihadapinya itu, setelah kaum Yahudi banyak mengeluarkan hujah-hujah dan alasan-alasan yang menyakitkan hati kerana mereka mendapat punca yang baik dari kedudukan kaum muslimin yang menghadap kiblat mereka pada Baitul Maqdis untuk menimbulkan kekeliruan, kebingungan dan kegelisahan di kalangan kaum muslimin. Oleh itu, Nabi SAW kerap kali menengadah mukanya ke langit tanpa memohon dengan terus terang kerana menjaga adab sopannya terhadap Allah dan kerana segan mengemukakan sesuatu cadangan kepada Allah atau mendahuluinya di dalam suatu perkara. Kemudian Allah memperkenankan kiblat yang disukai beliau, dan pengungkapan yang menyatakan limpah perkenan itu membayangkan betapa besarnya hubungan kasih mesra Allah terhadap beliau. Sesungguhnya kami berkenan memalingkanmu ke arah kiblat yang disukaimu. Kemudian Allah menentukan kiblat yang diketahuinya disukai beliau. Oleh itu, hadapilah mukamu ke arah Masjidil Haram. Sebagai kiblat untuk beliau dan umatnya, sama ada yang sedang bersama beliau atau yang akan datang selepas beliau, sehingga Allah mewarisi bumi dan sekalian penghuninya hingga kiamat. Dan di mana saja kamu berada, maka halakanlah muka kamu ke arahnya. Kiblat salah satu faktor penyatu umat muslimin. Yang ini dari mana-mana hala di seluruh muka bumi ini, ia merupakan satu kiblat yang tunggal yang menyatukan seluruh umat muslimin dari berbagai-bagai negeri dan kedudukannya dari kiblat itu, dan dari berbagai-bagai bangsa, bahasa dan warna kulit. Ia merupakan satu kiblat yang sama, di mana seluruh umat muslimin menghala kepadanya di merata pelosok timur dan barat di bumi ini. Dan di sana mereka merasa diri mereka selaku satu jisim dan selaku satu diri yang menghadap satu matlamat dan berjuang untuk menegakkan sistem hidup yang sama, iaitu sistem hidup yang lahir dari hakikat diri mereka yang menyembah Tuhan yang sama dan beriman kepada Rasul yang sama dan menghadap kiblat yang sama. Demikianlah Allah menyatukan umat muslimin. Dia menyatukan mereka dari segi Tuhan mereka, Rasul mereka, agama mereka dan kiblat mereka. Dia menyatukan mereka dari berbagai-bagai negara, bangsa, warna dan bahasa. Allah tidak menyatukan mereka di atas landasan negara, bangsa, warna dan bahasa. Malah dia menyatukan mereka di atas landasan akidah dan kiblat, walaupun mereka berbeza dari segi negara, bangsa, warna dan bahasa. Itulah kesatuan dan perpaduan yang layak dengan makhluk insan. Kerana insan seharusnya bersatu dan bersatu padu di atas landasan akidah hati nurani dan kiblat ibadat. Sementara haiwan bersatu dan berpadu di padang ragut dan dalam lingkungan pagar dan kandang. Kemudian, apakah sikap ahli kitab terhadap kiblat yang baru ini? Sesungguhnya orang-orang yang dikurniakan kitab itu memang mengetahui bahawa berkiblat ke Masjidil Haram suatu perintah yang benar dari Tuhan mereka. Ya, ini mereka memang mengetahui bahawa Masjidil Haram itu ialah Baitullah yang pertama, yang mana tapak-tapak asasnya telah dibina oleh Ibrahim AS, moyang umat pewaris dan moyang seluruh umat muslimin. Dan seterusnya, mereka memang mengetahui bahawa perintah berkiblat kepada Masjidil Haram
adalah suatu perintah yang benar dari Allah yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Tetapi kaum ahli kitab akan bertindak bertentangan dengan seranan yang disarankan oleh ilmu pengetahuan yang diketahui mereka. Oleh itu, tidak ada apa-apa kebimbangan kepada kaum muslimin dari tindakan mereka kerana Allah itu pemelihara dan penjamin yang berkuasa menolak dan membalas tipu daya mereka yang licin. Dan Allah tidak sekali-kali lalai dari segi perbuatan yang dilakukan mereka. Ayat 144. Mereka tidak akan tunduk kepada dalil-dalil kerana selama ini mereka bukannya kekurangan dalil, malah mereka tidak mempunyai keikhlasan dan kebebasan dari hawa nafsu dan tidak mempunyai kesediaan untuk menerima kebenaran apabila mereka mengetahuinya. Dan andainya engkau telah membawa segala ayat kepada orang-orang yang dikurniakan kitab itu, nescaya mereka tidak akan mengikut kiblatmu. Kaum ahli kitab tidak menerima Islam kerana takut kepentingan mereka terancam. Mereka tetap degil kerana dipimpin oleh hawa nafsu dan dikongkong oleh muslihat dan kepentingan. Ramai dari mereka yang baik hati menyangka bahawa sebab yang menghalangkan kaum Yahudi dan kaum Nasara dari agama Islam itu ialah kerana mereka tidak mengetahui atau kerana agama Islam itu tidak pernah dikemukakan kepada mereka dalam bentuk yang meyakinkan. Pendapat ini adalah karut. Sebenarnya mereka tidak mahukan Islam kerana mereka mengenal hakikat Islam. Oleh sebab itulah mereka takut Islam mengancam kepentingan dan kekuasaan mereka. Oleh sebab itulah mereka mengatur berbagai-bagai tipu daya yang jahat terhadap Islam. Mereka tidak jemu-jemu melakukannya dengan berbagai-bagai jalan dan wasilah sama ada secara langsung atau tidak secara langsung. Mereka memerangi Islam secara berhadapan muka dan secara bersembunyi di sebalik tabir. Mereka memerangi Islam dengan diri mereka sendiri atau dengan memperalatkan pemeluk Islam yang memerangi Islam untuk mereka dengan berselindung di sebalik tabir. Mereka selama-lamanya tepat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada nabinya yang mulia. Dan andainya engkau telah membawa segala ayat kepada orang-orang yang dikurniakan kitab itu, nescaya mereka tidak akan mengikut kiblatmu. Untuk menghadapi kedegilan kaum ahli kitab yang menolak kiblat Islam yang menjadi lambang agama Islam itu, maka Al-Quran menjelaskan hakikat sikap dan pendirian Nabi SAW sebenar, dan engkau tidak sekali-kali akan mengikut kiblat mereka. Ya, ini bukanlah sekali-kali dari segi engkau untuk mengikut kiblat mereka. Menggunakan jumlah ismiyah yang dinafikan di dalam ayat ini lebih kuat untuk menjelaskan sikap dan pendirian yang tetap teguh Rasulullah SAW terhadap persoalan kiblat ini. Ia memberi saranan yang kuat kepada kaum muslimin selepas beliau, iaitu mereka tidak akan memilih kiblat yang lain dari kiblat Rasul mereka yang telah dipilih dan diredai oleh Allah untuk merelakan hati beliau. Dan mereka tidak akan mengibarkan panji-panji yang lain dari panji-panji Allah, dan tidak akan mengikut sistem hidup yang lain dari sistem hidup ilahi yang berlambangkan kiblat yang terpilih itu. Inilah sikap kaum muslimin selama mereka mengaku diri mereka sebagai orang-orang Islam. Andainya mereka tidak bersikap demikian, maka mereka bukanlah dari orang-orang Islam, malah pendakwa-pendakwa Islam sahaja. Kemudian Al-Quran terus mendedah hakikat pendirian yang sebenar yang wujud di kalangan kaum ahli kitab terhadap satu sama lain. Mereka sebenarnya tidak seia sekata kerana dipecah belahkan oleh hawa nafsu mereka. Malah sebahagian mereka tidak mahu mengikut kiblat sebahagian yang lain.
perseteruan di antara kaum Yahudi dengan kaum Nasara, perseteruan di antara berbagai-bagai puak di kalangan kaum Yahudi, dan perseteruan di antara berbagai puak di kalangan kaum Nasara merupakan perseteruan dan permusuhan yang ketat. Tentulah tidak mungkin bagi Allah bagi Nabi SAW yang berpendirian seperti ini dan kaum ahli kitab pula berpendirian seperti itu. Tentulah tidak mungkin bagi beliau yang mengetahui hakikat persoalan ini mengikut kehendak hawa nafsu kaum ahli kitab setelah menerima wahyu dari Allah. Dan andainya engkau menurut kehendak nafsu mereka setelah datangnya wahyu kepadamu, maka sesungguhnya engkau tergolong di dalam golongan orang-orang yang zalim. Marilah kita terhenti seketika di hadapan amaran ilahi yang tegas dan keras ini kepada Rasulnya yang mulia. Sedangkan baru sekejap tadi Allah berfirman kepada beliau dengan firman-firman yang lembut dan mesra. Persoalan di sini ialah persoalan yang berkaitan dengan kejujuran, mematuhi hidayah dan arahan Allah. Juga berkaitan dengan dasar, kelainan dan keikhlasan yang tidak berbelah bagi dengan ketaatan dan kepatuhan pada Allah dan agamanya. Oleh sebab itulah Allah menyampaikan firman-Nya dengan tegas dan dengan amaran yang keras. Maka sesungguhnya engkau tergolong di dalam golongan orang-orang yang zalim. Ayat 145. Jalan yang terbentang di hadapan amatlah jelas dan lurus, iaitu sama ada mengikut jalan wahyu yang datang dari Allah atau mengikut jalan hawa nafsu yang lain darinya. Seorang Muslim tidak seharusnya menerima arahan melainkan daripada Allah. Ia tidak seharusnya meninggalkan ilmu yang diyakini benar kerana mengikut kehendak hawa nafsu yang berubah-ubah. Dan segala apa yang bukan daripada Allah itu adalah tidak diragui lagi datangnya dari kehendak-kehendak nafsu. Di samping saranan yang tetap ini, di sana kita dapati satu keadaan yang telah berlaku kepada setengah-setengah kaum muslimin dalam kancah komplot-komplot kaum Yahudi dan kempen-kempen jahat mereka yang bertujuan untuk menimbulkan kekeliruan yang memerlukan mereka diberi amaran-amaran yang keras dan tegas seperti ini. Selepas berhenti sebentar, marilah kita kembali semula kepada nas Al-Quran. Dan kita dapati bahawa nas itu masih terus menjelaskan bahawa kaum ahli kitab itu benar-benar mengetahui bahawa penerangan yang sebenar mengenai perkara kiblat ini dan lain-lainnya, iaitu penerangan yang telah dikemukakan oleh Al-Quran dan disuruhkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi mereka sengaja telah menyembunyikan kebenaran yang diketahui mereka kerana mengikut kehendak nafsu, hawa nafsu yang disembunyikan mereka. Orang-orang yang telah kami kurniakan kitab pada mereka memang mengetahuinya hakikat kiblat, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan hakikat yang sebenar sedangkan mereka mengetahui. Ayat 146. Mengetahui sesuatu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri itu merupakan satu contoh perbandingan mengikut bahasa Arab yang menunjukkan keyakinan yang tidak ada sebarang kesamaran lagi. Jika kaum ahli kitab itu yakin terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, termasuklah kebenaran yang diterangkan beliau mengenai kiblat, sedangkan sebahagian dari mereka sengaja menyembunyikan kebenaran yang diketahui mereka dengan penuh keyakinan itu, maka tidak ada sebab bagi orang-orang mukmin itu terpengaruh kepada pendapat-pendapat yang karut dan dusta yang disebarkan oleh ahli kitab itu. Tidak ada sebab bagi orang-orang mukmin untuk mengambil dari ahli kitab
yang mempercayai kebenaran kemudian menyembunyikan sesuatu urusan agama mereka yang dibawa oleh rasul mereka yang benar dan amanah. Di sini Al-Quran tujukan kenyataan yang berikut kepada Nabi SAW selepas mengemukakan pandangan mengenai kaum ahli kitab. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, oleh itu janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Ayat 147. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah ragu-ragu dan syak walau sehari pun. Dan apabila Allah berfirman kepada beliau dalam suatu ayat yang lain, sekiranya engkau berada dalam keraguan terhadap wahyu-wahyu yang kami telah turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang pernah membuka kitab suci sebelummu. Surah Yunus ayat 94. Kaum muslimin tidak harus ragu-ragu terhadap agama mereka. Beliau terus menjawab, aku tidak pernah ragu-ragu dan aku tidak akan bertanya. Tapi cara firman ini ditujukan kepada beliau adalah mengandungi satu sarana yang kuat untuk diingati kaum muslimin di belakang beliau, sama ada mereka di waktu itu terpengaruh pada pendapat-pendapat palsu kaum Yahudi dan tipu melihat mereka, atau mereka yang datang selepas kaum muslimin zaman Rasulullah yang terpengaruh dengan pendapat-pendapat palsu kaum Yahudi atau bukan Yahudi mengenai perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama mereka. Hubungan kaum muslimin dengan golongan orientalis. Kita kaum muslimin di zaman inilah yang lebih wajar mematuhi amaran ilahi ini. Dan kita dengan kebodohan yang tidak ada tolak bandingnya telah pergi meminta fatwa pada golongan orientalis yang terdiri dari kaum Yahudi, kaum Nasara dan kaum komunis yang kafir mengenai persoalan-persoalan agama kita. Kita menerima dari mereka pendapat-pendapat dan penulisan-penulisan mereka mengenai sejarah kita dan meletakkan kepercayaan kita kepada mereka untuk memperkatakan tentang warisan-warisan kita. Kita mendengar keraguan-keraguan yang disembunyikan mereka dalam hasil-hasil kajian mereka mengenai Al-Quran dan hadis kita, mengenai sejarah tokoh-tokoh kita yang ulung. Kita mengirim kepada mereka para siswa kita untuk mempelajari ilmu Islam dari mereka, di mana mereka mendapat ijazah dari universiti-universiti mereka, kemudian pulang pada kita dengan akal dan hati nurani yang telah rosak dan dicemari mereka. Kitab Al-Quran ini ialah kitab suci kita, umat muslimin. Itulah satu-satu kitab suci mereka yang kekal, di mana Allah menerangkan segala apa yang harus dikerjakan mereka dan segala apa yang harus diawasi mereka. Kaum ahli kitab tetap kaum ahli kitab, kaum kafir tetap kaum kafir, dan agama tetap agama. Marilah kita kembali semula kepada nas-nas Al-Quran, di mana kita dapati Al-Quran memalingkan perhatian kaum muslimin supaya jangan mendengar perkataan-perkataan kaum ahli kitab dan jangan terpengaruh pada bimbingan-bimbingan mereka. Ia menyarankan kepada kaum muslimin supaya berdiri teguh di atas agama dan kiblat mereka tersendiri, kerana setiap golongan kaum muslimin berlumba-lumba ke arah kebajikan tanpa diganggu oleh sesiapa, dan ingatlah bahawa seluruh mereka akan kembali kepada Allah yang berkuasa mengumpul dan memberi balasan di akhir perjalanan hidup mereka. Setiap umat itu ada kiblat yang dihadapinya. Oleh itu, berlumba-lumbalah membuat kebajikan. Di mana sahaja kamu berada, Allah akan kumpulkan seluruh kamu
pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Ayat 148. Demikianlah Allah mengalihkan perhatian kaum muslimin supaya jangan tergugat dan terpengaruh pada komplot-komplot, fitnah-fitnah, pentafsiran-pentafsiran dan perkataan-perkataan yang ditaburkan oleh kaum ahli kitab. Allah mengalihkan perhatian mereka ke arah bekerja dan berlumba-lumba pada amalan-amalan kebajikan sambil mengingatkan mereka bahawa seluruh mereka akan kembali pada Allah belaka dan bahawa Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Tiada sesuatu urusan yang melemahkan Allah dan terluput dari ilmu dan kudratnya. Itulah sikap dan kesanggupan yang membuat segala perkataan dan pendustaan yang karut itu menjadi begitu kecil dan kerdil. Kemudian Al-Quran kembali sekali lagi menjelaskan perintah menghadap pada kiblat yang baru yang telah dipilih itu sambil diiringi dengan berbagai-bagai ulasan. Dan dari mana sahaja engkau keluar, maka halakanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhanmu, dan Allah tidak sekali-kali lalai dari segala perbuatan yang dilakukan kamu. Ayat 149. Perintah pada kali ini bersih dari cerita kaum ahli kitab dan pendirian mereka. Ia mengandungi arahan supaya Rasulullah SAW menghadap ke arah Masjidil Haram, mana sahaja beliau keluar dan di mana sahaja beliau berada, di samping menekankan bahawa arahan itu adalah satu perintah yang benar dari Allah dan memberi amaran secara halus supaya jangan menyeleweng dari perintah yang benar ini. Amaran itu terkandung di dalam firman-Nya. Dan Allah tidak sekali-kali lalai dari segala perbuatan yang dilakukan kamu. Ayat 149. Ungkapan ini membayangkan bahawa di sana ada kejadian yang berlaku di belakang beliau dalam hati setengah-setengah orang Islam yang memerlukan kepada penjelasan yang tegas dan amaran yang keras ini. Dan kemudian dikemukakan pula penjelasan bagi kali yang ketiga kerana sesuatu tujuan baru yang lain, iaitu untuk mematahkan hujah kaum ahli kitab dan hujah golongan orang lain dari mereka yang melihat kaum muslimin menghadap ke arah kiblat kaum Yahudi, lalu menyebabkan mereka percaya kepada kebenaran apa yang digambar-gemburkan oleh kaum Yahudi tentang kelebihan agama mereka yang mengatasi agama yang dibawa oleh Muhammad, dan tentang keunggulan kiblat mereka yang mengertikan keunggulan agama mereka, atau untuk mematahkan hujah kaum musyrikin Arab yang menggunakan isu menghadap kepada kiblat Baitul Maqdis itu sebagai senjata untuk menghalangkan orang-orang Arab yang memandang suci pada Baitul Haram itu dan meliarkan mereka dari memeluk Islam yang menghendaki penganut-penganutnya menghadap kepada kiblat Bani Israel. Dan dari mana sahaja engkau keluar, maka halakanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana sahaja kamu berada, maka halakanlah mukamu ke arahnya, agar tidak ada lagi sebarang hujah yang dapat digunakan orang terhadapmu kecuali orang-orang yang melampau dari mereka. Oleh itu, janganlah kamu takut pada mereka, malah hendaklah kamu takut padaku, dan agar aku menyempurnakan nikmatku kepada kamu dan agar kamu mendapat hidayah. Ayat 150. Itulah arahan Allah pada Rasulullah SAW. Pada beliau menghalakan mukanya ke arah Masjidil Haram ke mana sahaja beliau keluar. Juga arahan kepada kaum muslimin supaya menghalakan muka mereka ke arahnya di mana sahaja mereka berada, dan kemudian Al-Quran menerangkan sebab arahan itu agar tidak lagi
agar tidak ada lagi sebarang hujah yang dapat digunakan orang terhadapmu. Setelah itu, Al-Quran memperkecilkan perkataan-perkataan golongan orang yang zalim yang tidak tunduk pada hujah dan logik, malah terus berdegil dan berkeras kepala. Mereka tidak dapat dibungkamkan lagi. Mereka akan terus berada dalam kedegilan mereka. Oleh itu, tidak ada apa-apa kesalahan pada orang-orang Islam dari tindak tanduk mereka. Oleh itu, janganlah kamu takut pada mereka, malah hendaklah kamu takut kepadaku. Yang ini, mereka tidak mempunyai sebarang kuasa di atas kamu. Dan mereka tidak memiliki sesuatu kuasa dalam urusan kamu. Dan tidak sayugia kepada kamu memberi perhatian kepada mereka sehingga menyebabkan kamu menyeleweng dari perintah yang datang dariku. Sesungguhnya akulah yang wajar ditakuti kamu, dan akulah yang menguasai segala urusan kamu di dunia dan di akhirat. Terletak dengan memperkecilkan kedudukan orang-orang yang zalim dan dengan amaran terhadap azab Allah, Al-Quran mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah dan merangsangkan keinginan umat muslimin agar Allah mengurniakan nikmat yang sempurna kepada mereka apabila mereka menyambut perintah Allah dan menjunjungnya dengan patuh dan jujur. Dan agar aku menyempurnakan nikmatku kepada kamu dan agar kamu mendapat hidayah. Penghujung ayat 150. Itulah peringatan yang penuh dengan saranan dan perangsan dan tawaran limpah kurnia yang besar setelah dikurniakan limpah kurnia yang besar. Nikmat yang diperingatkan kepada mereka ialah nikmat yang ada di hadapan mereka. Mereka dapat menanggapi dalam diri mereka sendiri, dalam kehidupan mereka, dalam masyarakat mereka, dalam kedudukan mereka di bumi dan di alam al-wujud ini. Dahulu mereka lah juga yang hidup dalam kegelapan, kekotoran dan kebodohan jahiliah. Kemudian mereka berpindah ke dalam cahaya keimanan, ke dalam kebersihan keimanan dan makrifat keimanan. Dan mereka dapati kesan nikmat itu dalam diri mereka begitu segar, jelas dan mendalam. Dahulu mereka lah juga yang hidup di zaman jahiliah dalam bentuk suku-suku kaum yang berperang satu sama lain, yang mempunyai matlamat-matlamat hidup yang kecil dan minat-minat dan cita-cita yang terbatas. Kemudian mereka berubah menjadi satu umat yang bersatu padu di bawah panji-panji akidah Islam, satu umat yang kuat dan gagah, satu umat yang mempunyai matlamat-matlamat yang tinggi, minat dan cita-cita besar yang berhubung dengan kepentingan umat manusia seluruhnya. Bukannya kepentingan menuntut bela terhadap satu suku, antara satu suku dan satu suku yang lain. Mereka dapati kesan nikmat ini jelas kelihatan di sekeliling mereka sebagaimana mereka dapat melihatnya dengan jelas pada diri mereka sendiri. Dahulu mereka lah juga yang hidup di zaman jahiliah dalam masyarakat yang rendah dan kotor, masyarakat yang mempunyai kefahaman dan pemikiran-pemikiran yang simpang siur dan nilai-nilai yang kacau dan tidak menetap. Kemudian mereka berubah menjadi sebuah masyarakat Islam yang bersih dan luhur, masyarakat Islam yang mempunyai kefahaman dan akidah-akidah yang terang dan mempunyai nilai-nilai dan ukuran-ukuran yang lurus. Mereka dapat melihat kesan nikmat itu di dalam seluruh bidang hidup mereka sebagaimana mereka dapat menanggapi di dalam hati mereka sendiri dan dalam kedudukan mereka di kalangan umat-umat lain di sekeliling mereka. Apabila Allah berfirman kepada mereka, dan agar aku menyempurnakan nikmatku kepadamu, maka firman itu merupakan satu peringatan yang penuh dengan saranan, perangsan dan tawanan limpah kurnia yang besar selepas dikurniakan limpah kurnia yang besar. Kita dapati ada tujuan yang baru pada setiap kali diulangi keterangan mengenai perintah menghadap kiblat yang baru itu. Kali yang pertama, perintah menghadap kepada Masjidil Haram itu disebut untuk menyatakan bahawa Allah
telah memperkenankan hasrat Rasulullah SAW yang sering menengadah ke langit berdoa kepada Allah tanpa kalimat. Kali yang kedua disebut untuk menyatakan dengan tepat bahawa perintah menghadap kiblat yang baru itu adalah perintah yang benar dari Allah, iaitu perintah yang sesuai dengan hasrat dan doa Rasulullah SAW. Kali yang ketiga disebut untuk mematah hujah-hujah manusia dan memperkecilkan pendirian mereka yang tidak tunduk kepada kebenaran dan hujah yang betul. Tetapi bagi kami, di samping tujuan-tujuan ini, kami dapati di sana ada kejadian yang telah berlaku dalam barisan kaum muslimin yang memerlukan ulasan, penegasan, penerangan dan analisis ini, yang membayangkan betapa hebatnya kempen-kempen kaum Yahudi yang menaburkan pengeliruan dan pendapat-pendapat yang karut dan kesan dia yang mempengaruhi hati setengah-tengah orang Islam. Kesan-kesan itulah yang ditangani oleh Al-Quranul Karim. Kemudian ayat-ayat ini akan terus kekal di sepanjang zaman untuk menangani keadaan yang seperti ini di dalam berbagai-bagai bentuk dan rupa dalam perjuangan dan pertarungan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah reda, lemah dan lembut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni, ya Qadim, ya Daim, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rabb, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Rabb, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Rabb, ya Zal Jalali wal Ikram.